li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasih Tuan Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa Anjung Rahmat, ya. InsyaAllah kalau tak betul tu minta maaf lah, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah SWT. Pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk kita membincangkan perkara penting, iaitu kepentingan pengurusan pusaka. Sebelum itu saya kenalkan diri saya, dah hadir kat depan tu kan. Nama saya adalah Jaharuddin Padli. Al-Banjar itu kaumnya. klan. Nah, jadi oleh kerana kita nak beritahu orang, bila kita pergi mana-mana, oh Banjar punya. Jadi bila nampak, bila orang Banjar dengan orang Banjar, dia ada link lah. Betul. Saya berkhidmat di Universiti Malaysia Terengganu. Saya sebelum ni saya di UPM. Lepas tu saya pindah pindah angin, dapat ke Terengganu. Sama juga UPM juga dulu. Dulu orang panggil UPMT. Jadi saya pindah ke sana, ambil angin Terengganu kan. Alhamdulillah, bila saya duduk dekat sana, saya dapat satu ilmu. Saya ni adalah bidang PhD-nya adalah ekonomi. Tapi bila pergi dekat Terengganu, Allah SWT gerakkan saya pergi ke sana kan. Angin pergi ke sana kan, menyebabkan saya jumpa dengan satu orang tok guru saya. Saya ada dua orang tok guru. Tok guru saya ni lah yang mengajar saya faraid. Mula belajar tu tak faham. Macam mana nak faham? Tengah-tengah kan. Mula saya datang kat Terengganu tu, ambil masa biarkan 5 minit insyaAllah kan. Apa kata orang tu, saya sampai dekat Terengganu. Mula-mula tempat yang saya pergi, kata tok guru saya, kena pergi masjid dengan surau. Saya pergilah kat sana. Bila pergi sana, saya kata, oh cantik betul lah hari ni. Kebetulan topik dia adalah faraid. Bila dia ajar tu, satu tak faham, lepas tu tak datang. Sebab bila kita belajar di tengah-tengah, kita tak akan dapat feel tu, kecuali kalau kita belajar daripada mula. Jadi apa yang pendekatan saya buat, saya panggil guru tu, ajar saya sendiri, one to one. Jadi saya belajar, kalau untuk tuan-tuan tahu, saya belajar tak lama, 8 bulan ya. Tapi 8 bulan tu 6 hari seminggu, hari-hari pergi. Setiap maghrib saya tak belajar secara formal macam dekat apa ni, dekat Uniza ke, tak. Saya tak belajar cara macam tu. Saya hanya belajar melalui kuliah maghrib. Kadang-kadang tok guru saya tu dia ada kuliah dia dekat Ilim Besut kat sini ada satu Ilim kan. Kadang-kadang saya ikut dia. Memang sepanjang tu memang masa saya penuh dengan faraid. Dan tok guru saya kata, kalau nak belajar faraid ni kena cakap faraid je, cerita pasal orang mati je kata. Jadi saya pun ambil pendekatan tu, dan alhamdulillah selepas 8 bulan dia kata awak ni dah boleh dah, kata dia. Pergi ngajar, dia kata. Dia orang tengah, tuan-tuan mesti kenal dia. Dia nama dia adalah Wan Abdul Halim Wan Harun. Dia adalah pakar, dia adalah pegawai pusaka. Dialah yang banyak membimbing saya ke arah ni, dan menyebabkan dia kata kalau nak faham lagi kena mengajar. Bila kita mengajar, kesalahan itulah yang mengajar kita. Saya pun tak pandai juga tuan-tuan, tapi bila kita belajar, kita lagi tambah ilmu, sampai hari ni alhamdulillah saya dah jadi perunding pula. Saya ada tauliah Negeri Terengganu dan juga tauliah Negeri Selangor. Lepas tu sekarang ni saya tengah cuba dapatkan Pesuruh Jaya Sumpah. Tuan-tuan mesti tanya, apa kaitan Pesuruh Jaya Sumpah dengan faraid? Sebab dia ada satu borang DDA tu. Borang DDA, saya bukannya ambil Pesuruh Jaya Sumpah tu sebabkan duit RM4. Sikit sangat RM4 tu. Tetapi oleh kerana nak tegakkan hukum, bila orang datang, saya tanya dulu dengan dia, nak buat macam mana. Kadang-kadang orang buat tu berdasarkan atas insting dia, yang dia faham cerita mistos yang terdahulu kan. Dia buat macam mana, bagi sama rata.
Kan adil? Kebanyakan macam tu. Jadi saya nak pecahkan. Bila orang datang jumpa saya, mana-mana yang datang jumpa saya lah, datang jumpa saya akan beritahu inilah yang sebenar. Bila dah faham, silalah. Nak bagi sama rata ke, nak buat mufakat ke, nak taharruj ke, nak apa tu, pulanglah. Yang paling penting saya buat itu bukan kerana duit, tapi kerana nak tegakkan hukum tadi. Kalau orang bila-bila geng-geng, tak maaf tuan-tuan, kalau misal kata ada geng-geng hibah tadi, geng hibah tak suka saya tuan-tuan. Sebab saya ni terlalu obses dengan hukum. Ada perkara perlu, ada perkara tak perlu. Jadi kalau tuan-tuan ambil hibah, saya akan tanya, kenapa tuan-tuan ambil hibah? Sebab takut berkelahi. Tuan-tuan dosa, kerana tuan-tuan telah menidakkan hukum. Sebab kita nak cuba lari daripada hukum faraid. Itu dia mukadimah saya tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan Jadi kat situ tuan-tuan ada nombor telefon saya situ. Kalau misal kata saya willing je, tengah-tengah malam kalau saya sedar waktu tu, saya boleh membantu tu. Ada je kat sini. Selepas subuh tuan-tuan, pukul 6.25 daripada Damansara telefon. Lepas subuh telefon. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting saya waktu tu hidup. Waktu tu saya sedar lah, boleh menguruskan. InsyaAllah tuan-tuan. Baik. Saya dekat UMT tuan-tuan, saya tak ada saya tak mengajar faraid ya. Saya tak mengajar faraid. Dan kami bukanlah ada bidang khusus pengajian Islam. Tetapi UMT sendiri pun baru tahu yang saya ni adalah pakar kepada faraid. Baru tahu. Jadi setakat tu dulu mukadimah. Dan tuan kalau misal kata nak telefon saya kat situ 275-019 275-4211. Sekejap lagi kalau misal kata ada nak ambil kad saya pun boleh insyaAllah. Kalau nak emailkan saya tu pun tu email saya insyaAllah. Okey, saya teruskan sebab masa kita ni tak panjang kan. Ini pun dah ambil setengah jam kan. Tak apa, insyaallah kita akan bagikan kepada dua sesi. Satu kuliah ni ya, ceramah saya ni. Yang keduanya adalah soal jawab. Soal jawab ni terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan banyak soal, kita boleh lambat lah. Kalau tuan-tuan tak ada soalan, kita boleh cepat lah. Okey. So ini adalah hukum. Ini bukan main objektif dia, tapi objektifnya kejap lagi. Okey. Tapi ini adalah hukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah ilmu faraid. Kerana dan ajarkanlah ia kepada orang. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan belajar dengan saya, ya, belajar dengan saya. Cerita ni tolong sampaikan ke orang lain. Jangan tinggalkan ilmu tu sampai dekat situ saja. Jangan simpan di diri sendiri. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu, ya. Ia adalah ilmu yang akan dilupakan. Tak ada orang dah. Tuan-tuan boleh cari kat sini siapa yang tu. Kalau ada pun yang faham pun, dia nak datang ke tempat tuan-tuan nama susah. Dekat Terengganu tu boleh kira dengan orang lah. Terutama tuan-tuan yang duduk dekat Uniza kan. Kami UMT dengan Uniza tu dekat-dekat je. Yang Uniza tu, yang pakar dia tak keluar. Yang pakar tu tak keluar, mengajar dekat dalam universiti, tapi tak ada manfaat untuk masyarakat sekitar. Ini satu sebab kenapa ilmu tu dilupakan dan mula-mula yang akan dicabut oleh Allah SWT. Kan, tarik dulu daripada tu daripada dada manusia. Pertamanya melalui mana? Melalui orang dah tak minat lagi dah, ya. Tak ada orang datang mengajar, tak ada orang yang nak datang menghadiri kuliah tu. Sebab benda susah. Kata apa? Matematik susah. Mana ada matematik susah tuan-tuan? Saya mengajar aljabar dan juga kalkulus, tak susah pun. Sebab kenapa saya kata tak susah? Sebab kita belajar kan? Belajar mesti senang kan? Apa-apa benda pun kalau kita belajar pasti mudah. Tapi kita tak cuba untuk belajar. Kita rasa tak apa, nanti abang sulunglah, nanti biarlah kan? Sebab kita terlalu kata biarlah, tak apalah, nantilah. Anak-anak muda sekarang duduk dekat mana tuan-tuan? Duduk kat mana? Kalau kita dekat sini, dekat shopping mall, malam ni ada dekat kedai-kedai makan, kedai mamak kan. Kami dekat Terengganu tak ada kedai mamak, jadi kami pergi ke masjid. Kami. Itu bagusnya Terengganu ni.
Okey. Inilah yang menyebabkan apa kata orang tu, ilmu ni makin lama makin tak ada orang yang nak belajar, ya. Kemudian apa katanya? Ilmu yang akan dilupakan iaitu ilmu yang akan diabaikan. Ilmu yang tidak begitu diberi perhatian oleh masyarakat lantas menimbulkan pelbagai masalah kepada waris-waris dalam menyelesaikan harta pusaka. Kemudian daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata bahawa pelajarilah ilmu faraid kerana ia adalah sebahagian daripada agama kamu, iaitu merupakan sumber rezeki yang halal. Bila kita buat faraid, tuan-tuan, bila kita belajar faraid, kita tahu apa yang kita dapat tu, yang kita pusakai tu, kita akan dapat rezeki yang baik. Berbanding kalau misal kata berlaku kematian, ya, harta ni tadi kita secara tak langsung, kita mana yang tahu-tahulah, mana yang tak tahu dia guna je terus harta yang ada ni. Contohnya lah, orang tua kita mati dulu, ya, orang tua kita mati dulu. Rumah tu siapa yang punya? Rumah tu siapa yang punya? Tanah yang sekarang tu siapa yang punya? Katakan, ya. Jadi apabila kita katakan kita ada 4 orang anak, si mati ada 4 orang termasuk kita, tapi kita duduk dekat rumah tu, kita akan terdorong untuk menguasai kawasan tu, rumah tu, betul tak? Menguasai. Kita kalau boleh, biar dululah, nantilah, lala sekali anak kita pun menyangka bahawa itu harta ayah, padahal harta kepada si mati tak selesai-selesai. Selama ni dia makan harta siapa? Dia makan harta orang. Siapa? Yang lagi 3 lagi tu, adik-beradik 3 lagi. Kita berdosa kerana kita ambil hak orang. Kalau kita tahu, kita tak akan buat macam tu. Apa yang kita buat adalah sementara kita, sebelum lagi kita buat pusaka tu, kita meminta keizinan untuk menduduki. Semua harta yang ada dekat dalam rumah tu, semua kena minta izin dengan tuan dia. Siapa tuan dia? Ya waris tu lah, kan? Kalau si mati tinggalkan isteri dan anak-anak, kan, kena tanya mak, mak boleh tak nak guna ni kenderaan, boleh guna ke tak? Kadang-kadang kita datang balik kampung, ada kematian, kita bawa kereta besar-besar, kan. Takkan nak pergi kedai bawa kereta Mercedes, takkan nak pakai Velfire, dekat je pun. Jadi kita akan ambil apa? Kita ambil motor si mati. Motor si mati siapa yang punya? Motor si mati miliknya adalah semua orang. Selagi belum dibuat pusaka, miliknya adalah semua orang. Jadi kena minta izin. Kalau tak ada keizinan, 1 orang je tak bagi izin, kita buat andaian. Pernah sekali saya tanya, saya kata, apa dah dapat keizinan ke? Dah. Daripada siapa? Daripada anak perempuan. Anak lelaki, anak perempuan dah izin, kira langsam lah. Langsam lah. Betul ke kaedah tu? Padahal inilah yang diajarkan kepada kita supaya kita akan dapat rezeki yang halal. Kita tak buat sesuka hati. Kadang-kadang mak apa kata orang tu, 1 orang si mati kata, nanti kalau aku mati nanti gelang ni dapat ke kamu, katakan. Sedang yang itu tu anak dia yang pernah belikan pada dia. Dulu masa dia hidup, katakan anak perempuan dia belikan 1 gelang kepada mak dia, ya. Sampai lepas tu bila mak dia mati, dia kata, gelang ni bagi, aku mati je nanti, gelang ni bagi balik kepada kakak kamu, katakan. Boleh ke tak macam tu? Jawapan dia tak boleh. Kerana apa? Berdasarkan kepada niat. Kalau niat kita, niat anak perempuan tu, dia kata, niat masa bagi ke mak tu, niatnya apa? Pinjamkan bukan. Kalau misal kata dia kata niatnya bagi pinjam je, mak ni gelang ni bagi mak pakai je tau, nanti mak mati saya ambil balik. Kalau macam tu tak apa, tapi kebiasaannya kita bagi macam tu je, kan. Niat kita tak ada orang pun yang tahu. Itu perlu dijelaskan niat tu macam mana. Lala sekali, siapa yang dia makan harta siapa? Dia makan harta adik-beradik dia. Harta tu tak halal. Dan kebetulan pula anak lelaki pun ada bahagian kat situ. Macam mana, tuan-tuan? Walaupun kita nampak ada orang tanya, Ustaz, dia kata gelang ni untuk orang perempuan. Orang perempuan dia pakai, lelaki tak pakai. Betul. Tapi haknya ada di situ. Kalau orang lelaki tahu, anak lelaki tahu, golongan-golongan lelaki dia tahu, maknanya kalau dia tahu, dia boleh lepas
pun dia nak ambil. Kalau dia nak ambil anak perempuan yang mana nak harta ni tadi, dia kena bayar sejumlah wang untuk anak lelaki yang tak nak bagi tadi tu. So awak main-main benda-benda lambang perpaduan kekeluargaan. Bila kita dah tahu bahagian ni, contohlah kan, seorang si mati meninggalkan dua orang anak lelaki dan juga dua orang anak perempuan. Ya. Anak lelaki yang tuan-tuan belajar dulu macam mana? 2 nisbah 1 kan? Benar kan? Itu memang kata orang tu memang samalah, standard lah, semua tahu kan. 2 nisbah 1 ni apabila anak lelaki dia bertemu dengan anak perempuan. Anak perempuan diasobahkan. Okey. Kalau kita lihat nak bersin tak jadi bersin. Okey. Tadi saya kata si mati meninggalkan 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Lelaki, perempuan. Pasangan dia tak ada. Saya kata tadi dia mendapat secara 2 nisbah 1. Kita panggil ni dia ada kaedah dia. Ni kita panggil dia mendapat kaedah asobah. Asobah ni orang tanya apa benda? Baki. Apa baki? Baki lah. Baki tu setelah ditolakkan fardu. Masalah fardu tak ada, bahagian fardu tak ada. Bahagian fardu tu siapa? Kalau misal kata si mati ni ada pasangan atau isteri. Isteri ni dia akan dapat 1/4 dan juga 1/8. 2 kaedah ni dia dapat. Macam mana dia dapat 1/4 dengan 1/8? 1/4 sekiranya si mati tak ada anak. Kalau dia ada anak, dia dapat 1/8. Ini kita panggil dia waris fardu. Kaedah dia dapat cara fardu. Asobah baki dia pada fardu tu. Kalau 1/8 maknanya baki dia 7/8. Itu dia maksud dia. Okey, kita tadi tak bincangkan isteri. Kita bincangkan 2 ni je. 2 lelaki dengan 2 perempuan. Maknanya dekat sini 2 orang, 1 lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian, semua sekali jumlahnya 6. Maknanya anak perempuan akan dapat 1/6, anak lelaki dapat 1/6. Anak lelaki dapat 2/6. Katakanlah duit tu ada 6,000. Senang cerita kan, duit 6,000. Kalau duit 6,000, anak lelaki pertama dapat 2,000. Sama, anak perempuan dapat 1,000. Betul? Dapat 1,000 ringgit. Tetapi apabila anak lelaki dia melihat anak perempuan ni banyak bantu si mati, ataupun anak perempuan ni dia antara yang tak berapa belajar tinggi, okay? Dia duduk kat rumah tu, miskin dia ada rumah tu je, dia duduk. Yang kita ni 2 lelaki ni kerja kat luar, tak perlu pun. Tapi dia kata apa? Dia kata, okey, kerana engkau ni selalu jaga masa kami tak ada, kamulah yang menjaga ibu dan bapa. Oleh itu kata, bahagian aku nak bagi kepada kamu, nak bagi sama rata. Bila bagi sama rata, 6,000 bagi 4 mana 1,500. Betul? Seorang akan dapat 1,500. Disebabkan anak lelaki memberi bahagian dia sebanyak RM500 kepada anak perempuan. Anak perempuan ni rasa apa? Tuan-tuan, kalau misal kata saya bagi tuan-tuan RM500, tuan-tuan rasa bagus betul Ustaz? Bagus betul kan? Kita kata macam tu. Sama juga dengan anak perempuan. Dia kata bagus betul lah abang aku ni. Dia kata tak pernah jumpa lagi abang macam ni. Contohlah, mesti dia rasa sebelum ni dapat 1,000, tiba-tiba dapat 1,500. Inilah sebenarnya lambang kepada faraid itu ada. Walaupun dia nak bagi sama rata, tapi dia mulakan dengan faraid dahulu. Okey, tuan-tuan kena ingat satu, anak lelaki ni dia terpulang pada dia nak bagi ataupun tak. Katakanlah di antara ni ada anak lelaki yang nombor 2 ni dia tak nak bagi, dia tetap akan mendapat bahagian dia. Tak ada seorang pun yang boleh memaksa dia. Anak lelaki yang sulung tak boleh paksa adik-beradik dia untuk ikut dia. Tapi kalau misalnya kata setuju,
tak ada masalah. Kalau yang nombor 2 tu tak setuju, duit dia 2,000 tu dia tak nak dibahagikan. Tuan-tuan, tu duit dia tu. Dia bukan duit pusaka. Duit sudah pun dibahagikan kepadanya. Jadi kita tak boleh halang dia untuk dia mengambil hak dia kat situ. Yang patut kita bagi adalah duit dia yang 2,000 campur 1,000 jadi 4,000 kan. 4,000 tu bagi dengan 3 orang. Dapatlah bahagian. Macam tu. Okey. Kalau nak cerita panjang lagi ni. Okey. Lambang kebaktian kepada ibu dan bapa. Apabila kita dapat harta pusaka, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan akan kerjakan dia. Kalau ada mesin jahit, tuan-tuan akan menggunakan sebaik mungkin. Bila tuan-tuan berjahit baju, jual, dapat duit tu, kadang-kadang tuan-tuan kata belanjalah ke sana, sedekah sana, ni, dia akan menjadi satu pahala kepada yang ampunya. Tuan-tuan ada tanah, tuan-tuan bayar zakat, dia macam sistem piramid, tuan-tuan. Siapa yang yang ampunya, dia pasti akan dapat bahagian dia. Sebab dia bagi tu, walaupun bukan dia nak bagi, sebab dia mati je, tuan-tuan. Kalau tak, dia pun tak bagi. Tapi dari sudut lain, kita nampak bahawa harta seseorang ni bila dimanfaatkan, kedua ibu bapanya pasti akan dapat faedah. Dan dia, ibu bapa dia ni ada mak ayah lagi, dapat lagi ke atas, dapat dan seterusnya. Macam tu. Okey. Namun kita dapati sekarang ilmu ini seolah telah dilupakan orang. Bahkan semakin kurang mereka yang berkeupayaan dalam ilmu ini, sehingga semakin kurang dibicarakan dalam majlis-majlis pengajaran, kuliah-kuliah dan ceramah agama, sama ada di masjid atau di mana saja. Ada aja, tuan-tuan. Saya dekat tempat saya lah, kan, pakar dah ada kat situ, tapi ilmu tak nak. Pakar dah ada, bukan kita minta bayaran, tuan-tuan, kita nakkan ilmu tu sampai, tapi oleh kerana lebih suka kepada ilmu lain, ilmu ni tak kot. Macam tu lah. Jadi saya berlapang dada lah, orang tak nak kan. Takkan kita nak pipi tersorong-sorong pula kan. Walaupun kita menjual diri, bukan jual maruah, tuan-tuan. Orang yang pegang faraid, tuan-tuan, perlu jual diri dia, bagi tahu dekat masyarakat yang di kita ni adalah berkemahiran. Kalau tak, orang tak tahu, tuan-tuan. Tapi bila kita dah jual, tak ada orang nak, cukup setakat tu lah. Memang seperti dalam hadis Nabi, antara mula-mula ilmu yang akan diangkat oleh Allah SWT. Okey. Kemudian daripada Ibnu Mas'ud, ya, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia ke manusia. Dua-dua dia, ya? Kena belajar semua. Sesungguhnya manusia, aku adalah manusia yang akan digenggam. Nabi SAW tahu dah tak lama lagi aku nak mati dah. Dan sesungguhnya ilmu tersebut akan digenggam dan dicabut, dan satu masa nanti akan timbul fitnah-fitnah, sehingga nanti akan tiba masanya apabila dua orang berselisih mengenai pembahagian harta pusaka, dan tidak ada orang yang dapat menyelesaikan antara keduanya. Berlaku tak, tuan-tuan? Berlaku dah. Dah berlaku dah sekarang ni. Sehingga kan bila nak selesai ke, dia dah ada pegangan dia sendiri. Kami bukan dah, kami buat sama rata lah, adil lah tu, tuan-tuan. Saya dengar tu hati sakit, sebab kita ni pengamal kepada faraid. Itu kaedah tak betul, tuan-tuan. Sebenarnya kita buat semua benda ni, tujuan dia apa? Tujuan dia dapat pahala. Bila dapat pahala, tuan-tuan nak pergi mana? Nak masuk syurga. Itu objektif kita, objektif yang ultimate lah, yang paling tinggi sekali, iaitu kita nak dapatkan keredaan Allah SWT. Bila Allah reda, insya-Allah tu Allah SWT bukan buat faraid itu saja-saja. Dia mesti ada sebab dia buat kita kan. Dia tahu manusia ni macam ni. Tapi kita pula fikir macam mana? Kita fikir bagi sama rata tu baik kan. Inilah sebenarnya yang jadi masalah. Dan bila pergaduhan tak dapat, ini adalah salah satu daripada momokan. Bila kita cerita mitos-mitos kan, kalau buat faraid gaduh,
Kalau buat faraid aja mesti ada persengketaan, perbalahan. Ini mitos ni. Sebenarnya yang menjadikan pergaduhan bukan disebabkan oleh faraid. Itu adalah sebabkan oleh sikap kita. Sikap kita yang tak nak bekerjasama, sikap kita yang tak nak memudah cara. Ada aja tuan-tuan, baru-baru ni dekat Terengganu ada orang datang, saya menguruskan sekarang dah jadi perunding kan. Yang datang tu ahli keluarga dia, yang ahli waris, tapi ada 2 orang waris yang tak dapat datang. Dia hantar siapa? Dia hantar anak. Tuan-tuan, anak boleh faham ke? Boleh faham ke anak? Anak tak faham. Dan pada raya haji ni 11 hari bulan dia memohon satu lagi slot nak bincang. Kerana kakak iparnya tidak bersetuju untuk pembayaran. Sebab masa perbincangan dia tak ada. Jadi bila suruh bayar, dia tak nak bayar lah. Bila tak nak bayar, kena datang jumpa lagi sekali. Kan kerugi, masa rugi. Tuan-tuan kena ingat satu, orang yang datang, waris-waris yang datang tu semua sibuk. Bukan tuan-tuan seorang je sibuk, semua orang sibuk, termasuk saya sibuk. Oleh kerana tuan-tuan minta satu slot untuk saya lepaskan yang lain, pergi kepada tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan tak nak memudahkan cara orang? Sebab urusan pusaka tu sangat penting. Seperti mana yang kita nak bincang hari ini. Okay. Ilmu pengurusan pusaka. Ilmu pengurusan pusaka adalah ilmu mengurus harta semasa hidup, seperti jual beli. Kita beli kereta, kita beli tanah, okey. Kadang kita beli apa? Macam-macam lah kita beli kan. Beli alat-alat elektrik dan sebagainya. Kita pinjam dengan orang. Bila kita mati, kita nak kena bayar hutang orang. Ataupun orang, kita dah mati, orang yang hutang tu kena bayar dekat kita. Macam tu lah kaedah dia kan. Pinjam meminjam, pajakan, ya? Gadaian, sewaan. Kalau misal kata dalam sewaan, masa hidup dapat kepada kita, bila kita mati dapat ke siapa? Boleh tentu lagi. Tuan-tuan, ada satu seorang ni kan, dia ada lori. Lori tu pada waktu hidup dia punya tak? Betul dia punya kan? Semua upah dia, apa yang dia dapat semua dia punya. Tapi bila dia mati, pergi ke mana duit tu? Ada setengah-setengah kata apa? Dia kata orang yang anak yang duduk ataupun anak lelaki, dia kata aku ada keutamaan untuk bagi nak menyenggara inilah, nak bagi mak makan lah apa semua. Dia total dia ambil. Padahal apabila harta itu dimiliki oleh seseorang, ya, pada waktu hidupnya itu milik dia, bila dia mati automatik akan jadi faraid. Mesti jadi faraid. Maknanya tiap-tiap bulan mesti dibahagi mengikut portion tu, kan? Mesti ikut portion tu. Tapi oleh kerana kita ni katakanlah dalam perbincangan kita nak bagi ikut sama banyak, boleh ke tak? Boleh, setelah kita mengetahui faraid tu berapa. Selagi mana harta itu belum lagi ditukar kepada pemilik dia, kan? Lori itu, okey, lori ataupun apa-apalah, ya, bila belum berlakunya proses pembahagian pusaka, difaraidkan. Tapi takkan selamanya difaraidkan. Mesti ada pemilik. Kereta pernah dengar ada 4-5 orang dalam geran? Tuan-tuan pernah dengar tak? Kita beli kereta, tak apa, nanti saya nak letak nama, ada 3 orang nama lagi dekat dalam. Tak ada kan? Kerana apa? Kerana menyusahkan. Sebab tu selagi mana kereta ataupun lori itu dimiliki oleh orang mati, bincanglah cepat-cepat untuk dijadikan satu pemilik. Orang baru pula ambil, anak ke, ataupun jual ke, ataupun macam mana ke, mesti ada pemilik dia. Sehinggalah satu ketika rumah sekarang tak tahu nak buat macam mana. Katakan orang tu, adik-beradik kita duduk dekat situ, kena bincang dekat rumah tu.
nak mengguna rumah tu, dapat izin semua sekali. Kau tak dapat keizinan, nak kena bayar ke? Kena bincang tu. Kau nak bayar sewa ke apa? Tak pernah dengar kan rumah pusaka kena sewa lah. Tapi ini adalah satu jalan untuk nak selesaikan masalah tu. Okey. Okey. Kemudian hibah. Hibah ni kita bincang kemudian lah. Nanti ada kok ada. Okey. Kemudian apakah itu harta pusaka? Apa-apa saja harta yang dimiliki masa dia hidup. Apa-apa saja. Masa hidup dia ada harta tu, masa dia mati harta tu ada juga. Selepas kematian dia tidak dikira sebagai harta pusakanya. Contohnya kat sini macam kenderaan, ya, barang kemas, ya, barang-barang elektrik, saham, insurans, KWSP. Okey. KWSP saya cadangkan begini. Saya tak pastilah sebab saya tak pernah berurusan dengan KWSP yang latest ni, tapi pernah berlaku seorang mati, dia meletakkan 3 penama. Bijaknya tuan-tuan orang nak mengurus pusaka ni, ya. Dia letak nama 3 orang. Dia letak nama isteri dan 2 orang anak. 1 anak sulung perempuan dan juga anak sulung lelaki. Nombor 2 lah. So kita panggil sulung jugalah. Bila berlaku kematian, hanya isteri je boleh ambil harta pusaka tu. Kenapa? Kerana 2 lagi bawah umur. Tuan-tuan, bawah umur. Yang boleh diambil adalah ada satu portion tertentu. Katakan 30% katakan boleh ambil. Jadi boleh buat keluar. Okey. Bila dia buat keluar, tengok tuan-tuan cerita ni. Cerita ni cerita betul ni, bukannya main-main ni. Cerita betul. Si mati. Kasim. Dah mula dah saya. Okey, Kasim mati. Sebelum Kasim mati, dia meletakkan nama isteri dia. Isteri Leha. Okey. Dan dia ada tiga orang anak. Perempuan, Siti. Lepas tu Ali dengan Abu. Okey. Pada waktu tu dia ada ibu dan juga bapa. Bila Kasim mati, waris dia semua ni boleh dapat. Semua boleh dapat. Ibu boleh dapat, ibu kepada si mati. Kalau atas tu nampak ibu, ibu kepada siapa? Ibu si mati. Kalau Siti itu anak perempuan kan, anak perempuan si mati. Kena sabitkan dengan si mati. Sebab kita nak cerita pasal harta Kasim. Okay? Kasim ni ada KWSP yang KWSP. Saya tak tahu berapa jumlah dia lah. Okay? So sekarang ni siapa yang dapat? Isteri dapat, Siti dapat, Ali dapat, Abu dapat, semua orang ni dapat. Tapi penama pertama adalah isteri dia, kedua dan juga ketiga. Pada waktu kematian itu semua orang ni ada. Jadi yang boleh keluar hanyalah bahagian leha saja. Sebab anak lain semua bawah umur. Semua dapat. Bila Siti ni baru tahun ni cukup umur, baru dapat duit. Ya, baru dapat duit Siti ni. Pada waktu Siti dapat duit, bapa Kasim mati dahulu. Sebelum ni dia dapat bahagian dekat keluarga dia je. Sekarang ni bila bapa si mati ni, bapa Kasim ni mati, dia dapat kepada siapa? Dia akan dapat kepada isteri dia dan juga anak-anak adik-beradik Kasim. Isteri lihat, isterinya tanya, kenapa pula adik-beradik Kasim dapat? Tempat tuan-tuan, tempat tak cerita dia? Katakan sini laki-laki, perempuan katakan. Kenapa adik-beradik dia yang semua ni 1, 2, 3, 4 semua dapat? Kerana kesilapan kita mengurus. Kita letak 3 orang nama, budak-budak yang bawah umur pun kita letak. Sehingga kan pada waktu Siti ni dapat pusaka, dapat duit KWSP, datuk dia mati dah. Maknanya bila datuk mati, bahagian datuk tu akan pergi kepada adik-beradik Kasim. Macam tu. Jadi pertanyaan, kenapa pula macam tu? Tuan-tuan,
Inilah yang berlaku, ya. Inilah yang berlaku pada bulan ni, ya. Macam tu. Okey. Kemudian harta tidak alih, dia ada dua jenis tuan-tuan, satu harta alih, satu harta tak alih. Harta alih selain daripada bangunan dan tanah. Jadi maknanya sekarang ni harta tak alih itu adalah bangunan dan tanah, dan termasuk apa-apa yang terbit daripada tanah itu. Kalau dekat tanah tu ada pokok durian, dia punya. Mana boleh saya jual, saya memiliki tanah, tapi apa pokok tu bukan kamu punya. Tak ada orang buat macam tu. Kadang-kadang dia beli tanah, kat dalam tanah tu ada emas. Semua apa saja yang ada pada tanah tu. Okey. Jadi teringatlah saya satu cerita. Faraid ini tak pernah kering daripada cerita. Tuan-tuan nampak macam macam ni kan, tapi cerita tiap-tiap satu orang ada cerita masing-masing. Ada satu orang ni, ya, suami isteri. Si isteri ni waktu sayang, dia buat apa saja untuk suami dia, okay? Menyewa rumah dekat, saya tak pasti tempat tu kat mana lah, tapi dia menyewa rumah. Kata si isteri, bang, kita ni bang, lama mana kita nak duduk rumah sewa, tak ada keteringin kita nak buat satu rumah ke. Kata si suami, nak buat macam mana, kata dia, abang ni kerja biasa-biasa je. Tak apa bang, saya kerja kerajaan, dapat pinjam daripada biar rakyat. Jadi abang ada tanah kan? Kata betul, abang ada tanah, kita buat dekat tanah abang tu boleh tak? Apa salahnya? Katanya si suami tadi. Jadi si isteri yang tadi pun dia pinjamlah duit daripada bank rakyat, 200,000 dia pinjam. Bila 200,000 tu dia pinjam, bolehlah buat rumah. Kita ingat kita perkahwinan kita panjang, rupa-rupanya di tengah-tengah perjalanan bergelora tuan-tuan, kan, hujan di tengah hari. Katanya si isteri, dia kata, rumah tu aku punya, dia kata, sebab dulu sayang, bila dah bercerai terus aku engkau. Rumah tu aku punya. Kata suami, kalau kau nak rumah kau ambil rumah kau lah, tanah tu tanah aku. Ini satu masalah tuan-tuan. Bila kita buat sesuatu, kita jangan terlalu baik sangat. Ini baik yang perempuan ke, baik lelaki ke, sama. Jangan terlalu baik, sebab pemilikan tu penting. Apabila berlaku pemilikan dekat tanah tu tak jelas, nanti akan berlaku, kata orang tu, akan berlaku sesuatu yang kata orang tu sepatutnya kita boleh buat hubungan lagi dengan bekas suami, dengan bekas isteri kita, tapi oleh kerana hubungan tu tak baik, kita terputus. Dan kita, isteri dan suami, masing-masing dalam hati ada dendam, terputus hubungan. Tuan-tuan kena ingat, hadis Nabi ada kata, sesiapa yang memutuskan hubungan, pasti dia tak dapat cium bau syurga sejauh 50,000 tahun perjalanan, dan juga pasti dia tak dapat masuk dalam syurga kerana putusnya hubungan. Tuan-tuan, satu lagi yang hebatnya, kalaulah dekat dalam majlis kita ni ada satu orang yang pada waktu dia hidup sampai sekarang, dia memutuskan hubungan dia dengan adik-beradik dia, persekitaran pusaka kan, doa kita tak terangkat kerana dia. Sebab tu para sahabat bila nak berdoa kan, saya lupa nama sahabat ni, dia nak berdoa je, dia minta dulu dengan siapa yang ada dekat halaqah dia tu, kata siapa yang ada memutuskan silaturahim, sila keluar daripada majlis ini. Kerana apa? Doa tak terangkat kerana ada golongan ni. Jadi moral ceritanya adalah, untuk yang ini adalah hubungkan balik hubungan kita dengan adik-beradik kita, dengan orang tetangga kita. Kerana biarlah kita yang mulakan dulu
orang dia tak nak, itu terpulang pada dia. Yang paling penting, kita bukan orang yang mula-mula memutuskan silaturahim. Nampak jelas kan? Kita objektif kita nak syurga, bukannya dunia ni sementara. Ini pun harta pusaka pun tak lama lagi bukan jadi harta kita. Tuan-tuan, kebetulan teringat cerita satu orang, tuan-tuan, dia ni mengurus kepada tanah bagi pihak ayah dia. Ayah dia mati. Ayah dia dapat tanah ni, dia buat joint venture dekat kawasan ni lah. Tak diberitahu lah siapa. Dia buat joint venture. Jadi tak sempat nak bagi kepada pemilik dia, adik-beradik dia. Dia mati. Bila mati, harta siapa punya, tuan-tuan? Harta ayah dia lah kan? Sebab pemilik dia adalah ayah dia. Jadi anak dia dapat. Bila anak dia dapat, yang tak dapat tadi, dia argue lah. Kenapa pula kami tak dapat? Itu kan ayah kami punya. Dia kata, itu ayahku punya. Dia punya deal, kata kami nak jual. Kata okey. Katanya apa ni, anak kepada nama ayah yang mati itu, nama dia Hitam. Anak Hitam, dia kata kalau kau nak, kata dia, aku nak lebih kurang dalam 10% daripada rumah tu kalau kau nak tu. Dia mengakui lah. Tapi kalau kau nak, dia kata 10% daripada harga. Dia nak jual harga 300,000, 30,000 dia nak. Jadi orang anak waris daripada ni tak apa kata orang tu, tak ada pilihan, terpaksa. Dia kata okey lah, kami setuju lah. Runding final. Last kali bila nak bagi duit kepada waris ni tadi, dia kata apa? Dia kata urusan cukai dan segalanya aku nak ambil lagi 15,000. Total berapa dia ambil? 45,000. Terpaksa kan? Terpaksa. Jadi bagilah. 3 hari lepas tu meninggal dunia, tuan-tuan. Tak sempat nak guna pun 45,000 tu. Menganiaya orang kan? Jadi maknanya kat sini, kita ingat kita boleh dapat duit tu, kita boleh belanja 45,000 ringgit tu sekalinya Allah SWT tarik 3 hari selepas terima duit. Nak buat apa, tuan-tuan? Itu sebagai itu. Okey. Persoalannya, kalau duit sedekah orang ziarah kepada si mati ni, nak kira macam mana? Sebab ini harta juga kan. Ada orang ya, di mana ya, di Australia, kawan saya sendiri, dia berlaku kematian. Masa sebelum dia mati tu, dia dapat duit banyak, tapi bila lepas mati pun lagi banyak. Macam mana ni, adalah harta pusaka ataupun tak? Harta pusaka ataupun tak? Kat sini tuan-tuan kena faham, kena pisahkan dia dua, sebelum mati dengan selepas mati. Kerana sebelum mati milik si mati, kerana waktu dia hidup kan dia punya, betul? Masa dia hidup tu dia punya. Duit 3,000 tu dia punya. Lepas mati dapat lagi 3,000. Yang 3,000 tu bukan dia punya ya? Yang 3,000 tu bukan dia punya, tapi adalah adalah dalam bentuk sedekah aja. Dia bukan dimiliki oleh sesiapa. Maknanya kalau misalnya kata si mati itu adik isteri dia boleh gunalah duit tu. Gunalah untuk apa-apa pun. Nak pakai sendiri pun boleh. Kerana duit itu tak difaraidkan. Kalau dia nak bagi sama banyak pun tak ada masalah. Kan nak ambil semua tak apa. Macam tu. Tapi seloknya buatlah yang bermanfaat lah. Okey, macam tu. Okey, dapat duit sedekah orang ziarah ni, kalau ada yang kat depan tu, pastikan dia terpisah. Lepas tu kumpulkan duitnya, kumpulkan termasuk sekali dengan cuba nilaikan semua harta-harta yang ada kat rumah dia tu. Mana yang boleh dapat, bagikannya. Bagikan mengikut faid. Tapi dia bergantung kepada 5 kaedah ni. Pertama sekali, urus jenazah dia. Pakai duit siapa? Pakai duit si mati.
Akhirat kematian bukanlah harta pusaka dia. Itu adalah sedekah, boleh. Tapi kalau pada hari itu macam mana, akhirat pun kadang-kadang tak sempat dah bagi. Contohlah, contoh kebiasaan kat tempat saya lambat bagi, kan? Waktu malam esok nak selesai, kan? Contoh, kan? Tapi akhirat kematian bukanlah pusaka. Itu nak beritahu, ya. Okey. Kemudian kereta hutang, macam mana nak buat? Kereta hutang ni ada satu cerita lain lah. Aku tak sempat kot. Kita cerita lain, Orang berhutang, kalau kita mati, orang tu wajib bayar kita. Okey, wajib bayar kita. Tapi kalau misalnya kita berhutang, orang tu penerima, dia pemitang lah, kan? Waris bayar. Tak jadi kewajipan waris untuk bayar. Tak wajib. Kerana tuan-tuan berhutang dengan siapa? Dengan orang tu. Orang tu dah mati dah. Cerita kat Terengganu, tuan-tuan. Satu orang, bila berlaku je kematian ni, si isteri ni tadi lekas-lekas dia buat pusaka, kan? Buat satu hari, pejabat pusaka panggil untuk bicara kuasa. Kata pegawai pusaka, dia kata, semati ada hutang tak? Ada. Dia kata, dengan siapa? Dengan satu kedai Cina ni, dia kata. Berapa jumlah semua sekali? Anggaran lebih kurang dalam RM4,000. Kemudian apa nama tu, dia kata macam ni, kita tangguhkan dulu, panggil Cina tu datang sini. Kat Terengganu cerita ni, panggil Cina tu datang sini. Seperti yang dijanjikan, okey, datanglah dia bicara kuasa. Kata pegawai pusaka, dia kata, kamu kenal ke dengan si mati? Oh, saya kenal. Siapa dia? Dia ni, orang ni, dia ada hutang dengan awak? Ada. Hutang berapa? RM4,000. Seperti mana yang kata si isteri tadi, RM4,000. Awak tahu ke dia sudah mati? Oh, sudah mati ke? Dia tak tahu, kan? Dia tak tahu sudah mati ke? Sekarang ni duit RM4,000 macam mana? Dia kata, kalau dia hidup, saya mau. Kalau dia mati, saya tak ambil. Kita kata apa? Kita kata, aku tak halal dunia akhirat. Itu kita. Cina kata, kalau dia hidup, saya mau. Kalau dia mati, saya halal. Tengok, orang Cina pun sampai peringkat macam tu. Tapi kita tak sampai peringkat macam tu. Sebab kita seboleh-boleh mungkin kita nak tolak orang tu pergi ke api. Faham tak maksudnya? Kita seboleh mungkin nak tolak orang tu pergi ke api. Kita tak nak bersangka baik dengan dia, ataupun kita reda. Memang RM4,000 tu duit, tuan-tuan. Tapi kenapa kita tak mudahkan akhirat dia? Kenapa kita tak nak mudahkan akhirat kita? Nampak tak? Kerana RM4,000, tuan-tuan, mungkin Allah SWT ganjarkan lebih besar daripada RM4,000 tu, yang kita sendiri pun tak tahu berapa. Sebab masyarakat kita tak digambarkan pahala tu banyak ini, banyak, kan? Kita nampak itu duit je, RM4,000 ni tahan sebulan ni. Kan? Kita nampak je, tapi di akhirnya kita tak. Jadi tak baguslah macam tu, kan? Yang sebaik-baiknya kita redalah, ya. Dan tidak menjadi, kalau misalnya kata si mati tu dia ada harta, dia mesti membayar melalui hartanya. Ya, mesti bayar daripada hartanya. Katakan hutang dia tu melebihi daripada hutang dia tu, semua harta dia tu kena dinilai bayar hutang. Yang selebihnya tu, kata tok guru saya, tak payah bayar. Kerana setakat harta tu je, setakat di harta dia je, harta yang ada, yang dia punya je. Tetapi ada klausul lagi. Kalau misal kata si anak ni tadi dia willing pula nak bayar, itu yang sebaik-baiknya, ya. Maknanya si mati, yang hutang si mati itu setakat dia je lah, tapi anak dia tidak mewarisi hutang. Macam tu. Okay? Ramai orang dia buat macam tu. Kalau ayah aku hutang, kau kena bayar hutang. tak betul. Sebab bila kita tak belajar, kita tak tahu. Okey, macam tu.
Okey, orang yang berhutang, insurans apa yang patut syariah? Ini semua soalan-soalan yang mungkin lah, sebab ini berkaitan dengan harta kan, harta si mati. Apakah jenis insurans? Hanya satu je yang patuh syariah, takaful. Kalau tuan-tuan nak ambil takaful. Jangan ambil benda yang selain daripada tu. Apabila berlaku kematian, apa yang kita dapat daripada insurans itu boleh difaraidkan. Itu yang baiknya. Okey. Kemudian, mengapa penting mengurus pusaka? Yang pertamanya adalah untuk 10 dah tuan-tuan. Untuk mengelak makan daripada harta batil. Untuk mengelak daripada makan harta yang batil, pemilikan yang tanpa hak ni. Macam kita dia mengerjakan tanah tu siapa punya? Ayah dia punya. Tapi dikerjakan lagi tanah tu. Sedangkan tanah tu ada pemilik dia. Siapa? Adik-beradik dia. Adik-beradik nak masuk pun tak boleh. Macam mana tuan-tuan? Ini kalau lagi menarik kalau melibatkan kematian berlapis. Peringkat adik-beradik, anak semati semua habislah. Yang mengerjakan tu siapa? Yang ayah dia duduk dekat rumah pusaka tu. Anak dia kerjakan pula. Hasil dia makan semua. Kerana dia kata apa? Itu ayah dia punya. Nampak tak? Dia makan harta orang tanpa hak. Macam tu. Kemudian yang seterusnya, yang kedua adalah memanfaatkan harta yang ditinggalkan. Supaya apa? Supaya tanah tadi tak terbiar. Bila kita buat segera, tanah tu kita boleh buat. Nak jual ke, nak apa ke, ikut tu pulang pada kita lah nak buat kan. Kalau misal kata tanah tu tanah sawah padi, kita boleh kerjakan. Tak adalah dia dibiar. Ini bila kita nak kerjakan je, ada orang kata tak boleh masuk, tu tanah aku. Tahu tak? Siapa suruh kau masuk? Macam tu. Okey. Urus niaga hartanah jadi beku, tak boleh nak jual, ya. Kemudian satu pemilikan yang tidak jelas. Okey. Yang seterusnya adalah apabila kita mengurus pusaka kita ni, dia bukan setakat dia benda yang atas tadi tu, dia boleh meningkatkan ekonomi kita. Contohlah, pernah pergi Langkawi kan? Haji Ismail Group pernah dengar? Kan? Haji Ismail Group tu dia menggunakan kaedah faraid, dan faraid itu portion itu dijadikan bentuk saham. Hebatnya faraid. Dia develop keluarga dia, kekayaan dia, sehingga kan antara perniagaan Melayu yang maju. Kita bangga lah orang Melayu. Kita tak buat dengan baik. Bila kita buat kurang baik, menyebabkan harta yang kita dapat tu semakin sedikit. Generasi ke berapa? Generasi keempat. Ada yang saya pernah buat sampai 19 lapis. Last sekali dapat RM360. Nak buat apa? Kalau dia buat pada peringkat anak-anak, satu lapis, si mati meninggalkan anak-anak kan. Anak-anak ni tadi duit dia dapat banyak. Katakan orang tua kita kaya, dapat banyak, 2 juta katakan. Tadi 6 juta kan. Siap anak lelaki dapat 2 juta, siap tak seorang. Tuan-tuan nak buat apa kalau tuan-tuan nak ada 2 juta? Perempuan dapat 1 juta, tuan-tuan nak buat apa? Orang ada duit tuan-tuan, dia boleh fikir nak buat apa. Kita dia tak ada duit, tak boleh fikir nak buat apa. Nak pergi situ tak boleh, nak pergi sini tak boleh, sebab kita ada kekangan. Tapi kalau misal kita dapat daripada kita buat segera, kita dapat tingkatkan ekonomi. Dan saya yakin kita tidaklah jadi macam sekarang, di mana golongan-golongan yang memonopoli ekonomi itu siapa? Orang Cina kan. Kita pun hebat sebenarnya. Kita hebat. Cuma kita tak ada duit je. Kita tak ada duit. Macam mana kita nak bertindak seperti orang Cina? Bukan resis, cumanya kita ni tak melihat dari sudut itu. Kita nampak hanyalah golongan tertentu je.
yang dapat menguasai harta ni kan. Jadi kita nak lawan pun tak boleh. Itu jadi masalah kan. Dan juga dapat membaiki taraf hidup, ya. Mengapa menyelesaikan pusaka perlu disegerakan? Pertama, untuk mengelak berlaku kematian berlapis. Saya teringat cerita tu buat tadi. Sebab bila saya duduk dekat kedai kopi, jarang-jarang orang tak tanya soalan. Bila orang tanya soalan, itulah modal saya nak cerita dengan tuan-tuan. Okey, dia katanya apa? Nak mengingat cerita tuan-tuan. Seorang isteri mati. Sabariah mati. Sabariah mati, dia meninggalkan suami dia. Suami dia nama Kasim. Kasim, dah 2 kali nama Kasim. Kalau ada nama Kasim sama. Ada ke dekat Terengganu tuan-tuan? Saya sebut nama dia Siddiq kan. Saya lupa rupanya Pak Imam tu nama Siddiq. Patutlah besar kali saya kata Siddiq semua orang ketawa kan. Oh, rupanya saya kata dekat Pak Imam. Pak Imam senyum je, kelat dia senyum dia kan. Okey, Kasim Kasim dia ada 4 orang anak. Laki perempuan. Anak nombor 3 bukan anak dia. Nama dekat dalam IC, nama dia Kasim lah. Dan Kasim lah. Kasim ni karakternya. Anak angkat rupanya. Anak angkat. Okey. Siapa yang boleh terima pusaka? Semua orang dapat. Pada waktu ni dia tak ceritalah mak ayah dia ada ke tak. Cuma dia kata sini Kasim hidup, 4 orang anak dia ada. Dia kata saya ni anak angkat sebenarnya Ustaz. Dia kata bagus lah dia beritahu. Kalau tak beritahu, mana kita nak tahu? Nama je kepada bin Kasim kata, tapi sebenarnya ayah saya tu satu lagi kata. Saya tak tahu ayah saya siapa. Tu dia. Dia tak tahu ayah dia siapa. Sebab tuan-tuan, anak angkat, anak zina, anak tak sah taraf, ya, biasanya kalau dia ambil terus. Betul tak? Orang perempuan, betul tak puan? Kan dia ambil terus. Sebab kita tak ada anak, dia takut nanti anak tu kembali kepada keluarga dia. Jadi dia bawa lari terus. Bila dia bawa tak lari terus, dia tukar nama. Zaman dulu dia tukar nama. Okey, dia tanya dengan saya dapat ke tak? Jawapan dia, walaupun nama kamu adalah bin Kasim, sebab kamu adalah anak angkat, kamu tak boleh terima pusaka kerana kamu bukannya waris Sabariah. Nampak? Dia bukan waris Sabariah. Tapi kena ingat satu, apabila kita larikan anak tu, berlaku kematian mak betul dia ataupun ayah betul dia, kita berdosa. Kerana sepatutnya anak angkat kita yang kita jaga tu patut dia dapat pusaka, kerana kita menyebabkan dia tak dapat. Orang sana makan harta batil, kita dapat saham. Awak main. Kalau ada, tolong sampaikan dekat orang, carilah mak ayah dia betul. Sebab yang dia makan tu adalah hartanya anak angkat tu. Maknanya sekarang anak angkat tak boleh pusaka. Tapi Sabariah ni ada kata, nanti kalau aku mati nanti bagilah sikit dekat anak dia nombor 3 ni. Dia teringat nak bagi, boleh tak dia bagi? Jawapan dia kata selepas mati kan. Dia selepas mati boleh tak? Jawapan boleh lah. Kerana dia bagi kepada anak yang bukan anak dia.
Wasiat kan selepas mati kan? Wasiat dibagi kepada anak angkat. Jadi kalau wasiat hanya tertakluk tidak melebihi 1/3 saja. Kemudian bila Sabariah mati, Kasim kahwin lain. Dia kahwin dengan Leha. Macam tu lah tuan, dah pukul berapa kan, dia kena menghiburkan hati tu. Tapi cerita ni bukan cerita dongeng ni, cerita tadi. Saya tanya, Leha ni ada anak tak? Leha kahwin tak ada anak. Leha kahwin tak ada anak dengan Kasim. Leha kahwin berapa kali? Sekali tu je dia kahwin. Sekarang ni dia kata bila Kasim ni mati, dia kata kami tak dapat kan? Kami tak dapat kan? Dia kata mesti dapat kepada Leha kan? Dia kata semuanya tak. Leha ni dia dapat harta ni melalui Kasim. Sebab pertanyaan dia, anak-anak dia ni, dia kata kenapa Leha boleh dapat? Saya kata sebab kita cerita ni harta Sabariah, bukan cerita Kasim. Tuan-tuan, kena bezakan. Sebab kita cerita harta Sabariah. Daripada Sabariah dapat pada Kasim. Kasim dapat berapa? Kasim dapat 1/4. Kerana Sabariah ada anak. Okey. Jadi si Leha ni dia dapat 1/4 daripada 1/4. 1/4 daripada 1/4 harta Kasim. Nampak tak kat situ? Jadi apabila berlakunya kematian satu lagi, menyebabkan berlaku nilaian tu semakin kecil, dan kita pun tak sangka kenapa pula bila Leha mati, katakanlah Leha, kita cerita ni Leha hidup lagi ni, kalau Leha tu mati dapat ke siapa? Belum tahu lagi sebab kita tak siasat. Katakanlah dia ada ibu dan bapa, sebab saya agak Leha ni muda lagi rasanya. Ibu dan bapa, dan juga anak-anak. Leha tak ada anak-anak, tapi dia ada adik-beradik. Katakanlah kat sini ada satu lelaki satu perempuan, contoh. Anak-anak Sabariah tertanya-tanya kenapa pula adik-beradik pada mak tiri dia tu boleh dapat. Nampak? Disebabkan oleh kematian berlapis. Tak sangka tak sangka sampai ke peringkat macam tu. Sebab tu kita nak elak supaya jangan sampai berlakunya kematian berlapis. Bila berlaku je kematian, buat segera. Kita khawatir bila berlaku kematian sampai 19 lapis tu macam mana? Yang keduanya adalah bila kita tak segerakan dia, kemungkinan besar hilang dokumen penting. Berapa ramai orang yang sijil mati tu hilang? Berapa ramai? Berapa ramai yang sijil kelahiran tak ada? Geran tanah tak tahu di mana-mana, hilang. Dokumen penting tak dijumpai. Lupa fakta sebenar. Dia mati mana ya? Dia mati kat mana? Cerita ni tahun katakan tahun 80-an katakan mati. Tuan-tuan boleh ingat lagi dia mati kat mana? Balai polis mana dia report? Ini cerita benar ni. Sebab kita nak cari dekat pejabat pendaftaran tak jumpa. Nak cari sijil mati tak jumpa sebab tak daftar lagi pada waktu tu. Tempatnya kita nak cari mana? Kita kena cari dekat balai polis. Kalau balai polis pun tak tahu kat mana, dapat dia jumpa benda tu? Tak jumpa.
lewatnya kita. Kemudian menyukarkan urusan pembahagian, ya. Sebab bila kita dah bagi, dia sampai ke peringkat link lain pula kan. Ada yang setengah pula nak bagi sama rata, tu yang satu masalah. Yang seterusnya adalah mendorong kepada keterangan palsu. Dah tak ada lagi dah waris, malas nak cari, kita kata tak ada lah. Pada waktu tu ada waris. Contohnya, cerita mudah-mudah je tuan-tuan ya. Saya nak sebut Osman. Okey, Osman mati. Osman mati meninggalkan anak perempuan. Ya. Osman mati meninggalkan anak perempuan. Osman pula tak ada saudara. Dia tunggal. Mak ayah mati dahulu. Ada satu, dia ada isteri, Leha. Okey. Apa nama pejabat pusaka tanya, siapa, takkan ini je ada? Tuan-tuan, Leha siapa? Isteri kan? Leha dapat berapa? Leha dapat 1/8 kerana ada keturunan. Siti dapat berapa? 1/1. Tuan-tuan. Siti dapat 1/2. Setengah sebab dia seorang diri. Sebab dia seorang ni dapat separuh. Okey. Maknanya dekat sini ada baki. Berapa baki dia? Kita tak tahu. Kita kira sekejap. Isteri, anak perempuan. Isteri dapat 1/8. Ni tengok cara kira-kira matematik. Siti dapat 1/2. Asal masalah 8. 1, 4. Baki lagi 3. 3 ni siapa punya? Allah susahlah nak cari. Kata pegawai pusaka kena cari ni. Kalau tak cari, tak boleh selesai pusaka ni. Jadi kata Leha dengan Siti, macam ni lah kata tak ada je lah. Sebab pusaka, katanya pegawai pusaka tanya, Osman ni ada beradik tak? Adik-beradik tak ada. Mak ayah hidup tak? Ayah tak ada. Atas dia ada tak? Tak ada. Adik-beradik ayahnya si Osman ni ada tak? Ada, tapi matilah. Bapa saudara, seibu sebapa. Ada anak pula. Mati dahulu. Ada anak lelaki mati juga dulu. Ada seorang isteri. Isteri dapat tak? Tak dapat. Isteri tak dapat. Tapi kena tengok pada keadaan tu, di mana isteri tu dia sedang mengandung. Isteri ni anak sepupu lah kan, sedang mengandung. Pada waktu kematian Osman, isteri dia sedang mengandung. Isteri dia pada sepupu tadi mengandung. Nak tunggu dia ni keluar dulu. Dia dapat anak lelaki ke atau anak perempuan? Kalau anak perempuan, balik awal. Tak boleh. Dia nak anak lelaki. Anak lelaki ni menghabiskan bahagian yang 3 ni. Baru je lahir dah dapat dah 3 million. Contohlah kan. Contoh je lah kan. Okey. Okey. Sikit lagi tuan-tuan. Mengapa penyelesaian pusaka memerlukan kerjasama waris? Macam saya kata tadi, kalau ada orang panggil, datanglah, uruskan sama-sama. Bukan tuan-tuan saja yang sibuk, orang lain pun sibuk. Tapi bila kita buat dengan baik, silap-silap kita dapat pahala. Kita memudahkan cara orang, kan? Walaupun kita duduk dekat
perlis, katakan nak datang sini 300-400 dah tentu dah. Yang dia dapat berapa? Dapat RM360 tu, katakan lah. Kena juga dia datang, mudahkan cara, lepaskan bahagian ke, kan ada orang DDA tu kan, lepaskan bahagian macam tu kan. Mengelak daripada memakan harta secara salah, tadi kita dah bincang tadi lah. Menghindar daripada terdorongnya kepada perbalahan. Ini semua cerita-cerita yang merepek-repek hibah. Pernah tak tonton dengar cerita bila kita pergi dekat mall je, adalah apa ni, orang-orang Melayu kita kan, dekat dengan kita, Kak, apa ni, akak pernah dengar tak hibah, kata contoh lah kan. Dia kata tak tahu. Okey, Kak boleh ambil masa 5 minit, kata kan. Lagi kalau dia bagus, dia bagi apa ni, souvenir kan. Macam orang nak beli pujuk untuk dapatkan kredit kad kan, modal apa, RM10 kan, modal RM10. Dia pun buat guna yang sama. Okey, akak duduk sini, okey, saya bagi akak RM10. Bentuk apa, souvenir lah bagi ke dia. Okey, macam ni Kak, kerja mana awak tak? Abang kerja sini. Akak ada rumah? Ada. Nama siapa Kak? Nama siapa? Nama suami. Kak, saya, akak tahu tak bagian akak secara faraid? Dia kata tak tahu. Akak dapat 1/8. Akak ada anak tak? Ada. Dapat 1/8-nya. Agak-agak akak, kalau misalnya kata suami akak mati, akak nak duduk mana? Kat situ dicuba memainkan sentimen, memanipulasikan keadaan. Kerana 1/8, dia tak belajar faraid sangat, tapi dia belajar sikit-sikit. Ini dia kata point dia, untuk orang, dia nak tarik orang untuk dapatkan hibah je. Bila ambil dengan dia, dah tentu-tentu 3,000, 4,000 dah dapat ke dia. Objektif tu menyebabkan kita terdorong. Kerana apa dia kata? Kerana kalau buat faraid Kak, nanti anak perempuan dapat sikit, akak dapat sikit kan. Lebih baik kita hibahkan ni, nanti rumah ni akak punya semua, nanti akak tu pulang akak lah, kena bagi macam mana. Nampak tak mainan dia kat situ? Dia lah golongan yang cuba mula-mula sekali mengangkat ilmu faraid itu naik ke atas. Dan dia mengatakan bahawa kalau tak buat macam ni, nanti bergaduh. Baik bagi sekarang. Betul tak? Saya bukan kata tak boleh ambil, boleh ambil, tapi mengikut keadaan. Bukan semua keadaan boleh kita buat untuk hibah ni. Bukan semua keadaan. Okey? Dan untuk mengelak daripada terputusnya hubungan kekeluargaan, ya. Itu hal kita. Punca daripada masalah pengurusan pusaka adalah salah tanggapan. Kita salah kita rasa dia tu adalah satu orang yang nak menguasai tanah, padahal dialah yang nak tolong. Salah tanggapan. Ini benda berlaku tuan-tuan. Kita kata, kau tak boleh buat macam ni. Dia dalam hati kecil dia kata apa? Dia ni mesti ada dia khawatir ke, ada interest terhadap harta tu. Salah tanggapan, ya. Yang keduanya terlalu sopan. Tak apalah bang, abang buat dululah. Macam mana bagi sama tu? Okey bang, sopan sangat. Kita tak perlu terlalu sopan. Okey, kita kena, apa yang kita nak, kita cakap lah. Kalau kita nak bagi apa bahagian kita cakap. Kata ataupun kita tak setuju dengan pandangan abang kita, nak bagi sama banyak, tak nak bang. Kan bukan kita dah bincang itu masa ayah hidup itu, kita nak bagi macam ni. Tak bang, sebab itu harta saya. Macam tu. Kita tetapkan
Bukan semestinya, tapi kita tengok dalam keadaan macam kalau tegang sangat, kita boleh kendur. Tapi itu adalah hak kita. Bergantung harap kepada anak sulung saja. Oleh kerana kita ni kita yang bawah-bawah, kita rasa kita respect yang tua kan. Yang tua ni tak semestinya pandai mengurus tuan. Orang perempuan pun boleh urus. Selagi mana dia boleh mengurus, silakan mengurus. Kita nak orang yang cekap. Bila berlaku je kematian, nanti 3-4 bulan lagi settle, boleh hantar dah dokumen. Sekarang tuan-tuan tahu tak nak mengurus pusaka macam mana? Melalui internet lah, online. Bila kita dah isi apa semua, satu dokumen dalam tempoh 21 hari mesti hantar kepada pejabat pusaka. Dalam tempoh 21 hari. Maknanya dokumen kena lengkap dulu, kemudian baru isi dan hantar. InsyaAllah cepat dia urusan dia. Kemudian, kenapa masalah ni? Alah, tak ada pengetahuan. Orang ajar tak nak datang. Saya ada post juga kat geng-geng siapa-siapa yang nak datang. Sebab cerita ni bukan selalu ada, kan? Jadi sebab dia tak ada pengetahuan, menyebabkan masalah pengurusan pusaka. Dia mengatakan bahawa bagi sama banyak tu adalah lebih baik, dan hanya dengar-dengar bagaimana mengurus pusaka daripada orang terdahulu kan. Orang dulu kata macam ni, buat macam ni. Kita dengar cerita orang, itu semua mitos kan. Orang dulu tu salah dah, kita ikut orang dulu punya kan. Macam tu. Lepas tu tiada perbincangan. Kita tak nak bertolak ansur, ya. Bila orang suruh datang tak nak bincang, ya. Lepas tu yang gagal memahami konsep pembahagian dan akhirnya adalah gagal memahami konsep taharruj. Maknanya kita ni kena mulakan apa-apa pun faraid dulu. Apabila kita dah tahu faraid kita nak bertaharruj. Taharruj ni maksudnya apa? Menyerahkan bahagian. Kita nak bagi kepada seseorang. Katakan kita nak bagi, itu kita panggil taharruj, melepaskan bahagian. Melepaskan bahagian dengan sumbangan ataupun bukan dengan sumbangan, maksudnya dengan bayaran. Terpulanglah pada kita. Okey? Setakat tu sesi soal jawab dan pembincangan, insya-Allah tuan-tuan. Mana yang boleh saya jawab, saya jawab. Hai, hibah. Tadi Ustaz tunda nak. Okey lah. Soalan tu. Okey. Adakah keliruan antara hibah dengan wasiat? Dulu sebelum saya belajar pun, saya pun tak tahu. Macam sama je kan, hibah dengan wasiat ni macam sama je. Waktu bila dah guna? Ni dia. Hibah ni dia ada rukun dia. Pertama sekali, dia mesti ada pemberi. Tuan punya harta. Kedua, ada yang menerima. Yang ketiga, ada harta tertentu. Yang keempat adalah ijab dan kabul. Mesti ada. Bila bagi, dapat. Dia mesti ada jawapan pula selepas tu. Siapakah golongan yang boleh menerima hibah? Semua boleh terima. Semua orang. Terhad tak kepada bahagian? Tidak terhad. Terpulanglah nak bagi berapa banyak pun. Tetapi ulama bincang, hibah ni bagi sama. Kalau anak perempuan dapat satu, anak lelaki pun dapat satu. Itu maksud dia kalau bagi hibah. Hibah ni adalah hadiah. Hadiah. Satu hari si ayah ni telefon. Dia kata, Assalamualaikum Kasim. Anak dia Kasim. Kasim, ayah ni rasa tak lama lagi. Ayah rasa semak perut lah. Harta banyak sangat ni kata. Jadi hari ni Kasim, ayah nak beritahu kamu, tanah yang dekat sana, Kasim tahu tanah tu. Tanah yang dekat sana tu ayah nak bagi pada kamu. Ya ke ya? Alhamdulillah ya. Ada penerimaan tak? Penerimaan. Sebab dia kata alhamdulillah tu penerimaan lah.
Kalau dia kata tak nak lah ya, dia terima lah tu. Kalau dia diam, dia macam bukan macam orang perempuan, dia masuk suka. Dia mesti ada jawapan. Kalau dia tak diterima, kata Kasim, alhamdulillah ya. Tapi Sim, tanah yang kat sana tu bagi Osman. Osman dapat, Jailani pun dapat. Osman Jailani. Adik kamu yang nama si Leha tu pun bagi bahagian dia kat situ. Baik ya. Soalannya, adakah harta itu diperoleh semuanya kepada orang yang disebut tadi? Jawapan dia, untuk pendekkan masa kan, jawapannya hanya Kasim je yang boleh terima. Oh, yang tiga tu tak ada jawapan? Ya, kerana tiada jawapan. Walaupun dalam telefon dia mesti ada ijab dan kabul. Soalannya sekarang, siapa percaya kata kita? Ayah dah bagi masa hidup dulu, dia kata tanah ni bagi kepada Abang Long, pada Kasim. Ayah kata ni Kasim ni ayah bagi. Kata Osman, kami tak dengar kan? Berlaku tak? Mana dia cakap je dekat telefon kan? Cakap dalam telefon, kata Kasim betul, kata ni ayah bagi dah ni. Kami tak percaya. Tapi ikut hukum, Kasim punya tak tu? Ini saya dah sebut tadi, rukun tadi mana ada saksi? Dia ada 4 ke tadi? Tidak ada. Memberi, menerima, harta tertentu, ijab dan kabul. Ada saksi? Saksi kalau tuan-tuan nak kahwin, panggil saya. Saya boleh jadi saksi perkahwinan tuan-tuan. Itulah saksi. Lain tak ada. Itu saya buat lawak tu. Sepatutnya tuan-tuan ketawa. Saksi ni hanya untuk perkahwinan saja. Untuk akad nikah je. Selain tu tak ada. Maknanya sekarang hukum tu sah mengikut syarak. Hukum tu sah. Dia punya, Kasim tu punya. Tapi oleh kerana tak ada orang percaya, tuan-tuan nak kata macam mana? Nak hitam putih macam mana orang dah mati? Bahkan masih hidup. Kan dia bagi waktu hidup, telefon tadi. Macam mana nak buat? Tuan-tuan diberi pilihan. 2 pilihan. Tuan-tuan nak harta ataupun tuan-tuan nakkan persaudaraan. Pilih. Kalau tuan-tuan ambil persaudaraan, selamat. Ambil persaudaraan, selamat. Bila ambil persaudaraan, tuan-tuan dapat balik tak? Dapat secara faraid. Tapi tuan-tuan lupa satu, tanah tadi kita punya semua. Ikut syarat, hukum syarat kita punya. Tapi oleh kerana kita kuati terputusnya hubungan kita dengan adik-beradik kita, kita serah balik. Itu nama sedekah. Kalau harganya 300,000, 300,000 tu kita sedekah. Lepas tu kita dapat minggu faraid. Kita dapat 2 pahala. Satu pahala sedekah, satu lagi pahala mengikat silaturahim antara adik-beradik. Itu paling penting. Tapi kalau tuan-tuan ambil harta tu, patah. Wasiat. Sila, tu boleh. Wasiat. Wasiat ini syarat rukunnya pun ada 4. Cumanya yang keempat itu adalah serah, iaitu ucapan saja. Kalau aku mati nanti, harta ini pergi ke dia. Dan dengan syarat, siapakah golongan yang boleh menerima wasiat selain daripada waris, ahli waris yang boleh terima pusaka.
anak angkat, anak daripada anak perempuan, anak daripada anak lelaki yang ayah dia, anak lelaki tu masih hidup. Dia tak boleh terima. Ya. Golongan ini boleh menerima secara wasiat, tetapi tidak boleh melebihi 1/3. Tidak boleh lebih 1/3. Jelas ke? Sila. InsyaAllah apa ni lah ni tak ada kot lah, insyaAllah ya. Ambil masa panjang lah ni, insyaAllah. Kita besok pun ada hal Ya. ada kegiatan masing-masing kan. Memang menarik juga. Jadi kita masuk buat sikit lagi. Jadi nak tanya. Sila. Kalau pertemuan ni tidak cuma kita lihat sekarang ni pusaka di dalam konteks masalah. Kalau kita 1 juta ikut pari dapat tak pecah lah 1 juta. Jadi kalau bolehnya bagaimana mekanisme kalau boleh harta tidak pecah supaya harta itu boleh develop kemudian daripada orang katakan walaupun ikut saka harta itu akan runtuh lah tak tiap orang semua kan. Tapi satu yang lagi itu yang kedua yang di apa ni di Langkawi itu lah. Jadi bagaimana kita nak develop saham tu. Sekarang ni banyak harta yang katakan kita ada aset bandar kan, harta tu kecil, dia punya saing, tapi hartanya juta, nilai. Bagaimana kita nak selesai itu? Banyak kan di kalangan orang kaya yang bandar sekarang. Jadi kalau tekanan ke saka itu dalam bentuk yang mana harta itu tidak pecah kan, daripada value yang besar yang boleh di-develop mana lagi lah. Itu saya rasa satu perkara yang cuma saya guna sekarang ni, orang Melayu ni problem kita tinggal harta, kita tak tinggal manajemen. Itu problem dia. Jadi dalam pengalaman usaha ekonomi, jadi bagaimana kita nak selesai aset yang kita ada ni hanya orang Melayu tinggal 40% sekarang. Aset kita kan 60% ini milik orang Cina yang sekarang. Jadi bagaimana kita nak yang 40% ni jangan dia jadi luntur ke dalam saka, supaya harta itu dapat dikembang. Yang 40% ni jangan dapat kembang, bukan macam mucut kan. Itu problem biasa.